Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa tabi'a tariqahu wa hadiyahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, dihormati kepimpinan Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia GAMIS, seterusnya para penonton dan juga rakan-rakan maya yang mengikuti kuliah secara online yang kita namakan sebagai e-talaqi. Mudah-mudahan dia dapat memberikan suatu manfaat untuk kita, khususnya bila berada dalam musim COVID ini. Kita masih meneruskan usaha-usaha sebegini bagi memanfaatkan ruang masa yang ada lah, insya-Allah. Jadi sidang penonton dan juga rakan maya yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, alhamdulillah, tajuk kita ialah tentang tauhid, asas pemikiran Islam, di mana GAMIS cuba untuk membicarakan dalam bentuk siri-siri yang berkaitan dengan tauhid dan pemikiran Islam, yang saya kira topik yang berkaitan dengan pemikiran ini merupakan satu topik yang cukup relevan untuk dibicarakan dalam konteks semasa, kerana di sana bersimpang siur pelbagai jenis pemikiran, sehingga ada yang terseleweng, terkeluar daripada manhaj Islam yang sebenarnya. Ada yang menganggap bahawa agama ni semuanya sama. Dia menganggap bahawa tidak ada lagi keperluan untuk berdakwah. Ada yang menganggap bahawa agama ni tidak boleh dipaksa-paksa, dan semualah bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran baru yang masuk, menyerang dan juga melanda kita lah, khususnya generasi-generasi muda, yang perlu untuk diberikan suatu bentuk pencerahan daripada asasnya. Yang kita cuba bincangkan pada malam ni bermula asasnya daripada tauhid. Bila kita bicarakan tentang pemikiran, topiknya luas, skopnya mencapah, dia punya bidangnya cukup besar, tetapi semua bidang, semua ruang yang skop yang disebutkan tadi diikat dalam agama kita dengan namanya tauhid. Bincanglah apa pun, mestilah berpaksikan kepada Allah Ta'ala itu satu. Kalau dulu ahli falsafah bincang tentang Tuhan, falsafah Islam masih berpaksikan kepada tauhid Allah itu satu, Allah itu esa. Tetapi dalam pemikiran, dalam falsafah barat, dia akan bincang sampai unlimited, sehingga lari daripada paksi yang sebenarnya. Maka oleh sebab itulah kita cuba bincang dan cuba bawa asas perbincangan kita pada malam ni dalam topik akidah ataupun tauhid dan pemikiran Islam. Kita bawa kepada isu tauhid kerana dia merupakan satu isu yang cukup mendasar. Sedang penonton, rakan-rakan maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dicontohkan dalam rajah ataupun gambar yang dipaparkan dalam ruang skrin ini, ialah satu gambar yang disebut sebagai iceberg, di mana ada gunung ais yang kita nampak di luar sana, nampak besarlah gunung ais itu. Tetapi di bawahnya itu lagilah besar dan lagilah mendasar. Dan itulah suatu gambaran kepada tauhid, di mana tauhid ini sepatutnya menjadi suatu akar yang mendasari. Yang ada di luar sana dasarnya tauhid. Kalau
dasarnya rosak, maka apa yang ada di atas itu Allah Ta'ala tidak menerimanya. Kerana semua amalan ini mestilah berpaksikan kepada akidah la ilaha illallah. Jadi ini yang kita telah pun ajar dan kita telah pun pelajari sejak kecil lagi. Cumanya apabila kita berada dalam dunia mutaakhir ini, akidah tauhid ini digoncangkan dan digoyahkan secara tidak sedar, sehingga kita menyedari dan juga sehingga kita merasakan bahawa tidak lagi perlu, sehingga kita rasa agama lain pun sama. Dan inilah yang cuba untuk ditekankan dalam kuliah tauhid pada malam ini. Seterusnya, apabila kita bincang tentang tauhid, dia membawa erti suatu pihak yang tinggi, pihak yang berautoriti, yang perlu ditaati dan dipatuhi. Jadi asas tauhid, kita mensatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada dalam gambar itu tauhid asalnya satu. Apa maksud satu? Satu ni dengan maksud Allah Ta'ala itu satu, kebenaran itu satu, dan kita perlu untuk mempunyai satu hala tuju hidup, bergerak kepada menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fafirru ilallah, kamu pergilah, larilah, carilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah kalimah tauhid yang diseru oleh semua nabi-nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi daripada perkataan tauhid ini kan, mengajar kepada kita mentauhidkan. Apa maksud mentauhidkan? Wahid satu, mentauhidkan mensatukan. Apa maksud mensatukan? Meletakkan semua hala tuju hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu dihala tujukan semua hidup kita kepada Allah Taala? Kerana Allah Taala merupakan Tuhan yang mempunyai otoriti yang tertinggi, yang perlu ditaati dan juga yang perlu dipatuhi. Ini hakikat yang kita perlu jelas tentang perkara ini. Kerana ada kebelakangan ini pihak-pihak kumpulan dan pemikiran yang tak mau dipaksa-paksa, tak mau disuruh-suruh, tak mau untuk diarah-arah. Dia menghargai kebebasan. Dan ini yang perlu difahami dalam konteks tauhid. Tauhid mengajar erti kepatuhan dan ketaatan. Kenapa perlu diajar erti kepatuhan dan ketaatan? Kerana kita ni, manusia ini kerdil. Manusia ini dipenuhi dengan sifat kelemahan. Kerana Allah Ta'ala mempunyai zat yang cukup tinggi. Di situlah terletaknya kekerdilan diri, dan di situlah kita perlu menghayati konsep ketaatan, kepatuhan, kerana kita bernaung di bawah otoriti Tuhan. Cumanya bila kebelakangan ini bila kita diajar dengan erti kebebasan, bila masuk dengan media, bila masuk dengan Google, dengan media baru, dengan Instagram dan sebagainya, kita diajar erti bebas. Bila kita diajar erti bebas, apa contohnya kita diajar erti bebas? Kita diajar erti tiada halangan dalam media baru. Nak cari apa, tak ada halangan. Carilah. Dan dia sedia memberikan jawapan. Dia sedia memberikan jawapan. Ini yang diajar dalam media baru, unlimited. Bila kita berada dalam dunia realiti, ada limitasinya. Nak pergi kat sana tak boleh, nak pergi kat sini tak boleh, nak makan sana tak boleh, nak makan sini tak boleh. Tetapi bila berada dalam dunia maya, semua boleh dikatakan semua boleh. Nak cari siapa pun semua kita boleh cari. Melainkan mak ayah saja yang tak boleh nak cari. Yang lain boleh cari, abang boleh cari, abang angkat, adik angkat, kakak angkat, makwo dan sebagainya, semua boleh cari. Ini yang diajar secara minda bawah sedar. Minda bawah sedar mengajar kita erti kebebasan itu
yang akhirnya menyebabkan kita tak begitu senang, tidak begitu happy dengan konsep authority ini. Kita menentang, kita tak begitu selesa dengan konsep authority yang kita sepatutnya perlu menghayati konsep berkenaan. Jadi apabila kita menghayati konsep authority ini, kita mengikat segala perbuatan, perkataan dan perbuatan kita. Ini yang perlu untuk difahami dengan baik. Kerana segala perkataan dan perbuatan kita diikat dengan aturan daripada Tuhan. Dan di sinilah yang kita namakan dengan konsep authority. Apabila kita bicarakan tentang tauhid, tauhid ini mengajar kerti kepada kita tahu hala tuju hidup. Tahu hala tuju hidup. Maknanya kan dia mengajar untuk kita menjawab persoalan ke mana kita nak pergi. Apa kita kena buat? Daripada mana kita datang? Ini 3 persoalan yang perlu untuk dijawab. Ke mana kita nak pergi? Apa kita kena buat? Dan daripada mana kita datang? Ini 3 persoalan yang hanya akan dijawab dalam agama. Oleh kerana itulah agama kita mengajar yang kita panggil dengan hala tuju hidup dan matlamat hidup, kerana tak penting siapa kita, tak penting kita berada di mana, tak penting jawatan kita, tak penting kedudukan kita, tak penting kita ni siapakah kita kan, tapi yang penting tahu di mana kita nak tuju, di manakah kita punya hala tuju hidup kita. Kalau kita tak tahu hala tuju hidup, kita akan sesat daripada kebenaran, dan inilah suatu perkara yang perlu dielakkan. Sebelum saya pergi jauh untuk membicarakan tentang topik tauhid ini, saya yakin di sana rakan-rakan maya yang menonton siaran pada malam ini, jangan lupa untuk share Facebook Gamis dan juga kuliah kita ni di-share supaya dimasuk ke ruang-ruang yang boleh dimasuk dalam media baru, dan banyakkan share supaya bila banyakkan share, insya-Allah kita menyebarkan ilmu, dan bila kita menyebarkan ilmu ni, insya-Allah salah satu daripada perkara yang baik yang Allah Ta'ala ingin bukakan kepada kita. Okay. Kemudian dalam authority ni ada beberapa elemen. Kita bukan menganggap bahawa authority ini satu kuku besi yang kita kena ikut sepenuhnya. Tetapi kita kena faham bahawa dalam authority Allah Ta'ala, antara hubungan kita dengan Tuhan ialah hubungan yang ada sifat sayang, yang ada sifat suka dengan Tuhan. Sebab itu disebut kita takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala ini tidak sama sebagaimana kita takut kepada makhluk, sebagaimana kita takut kepada benda yang bahaya, sebagaimana kita takut kepada haiwan yang ganas. Bila kita takut kepada Tuhan, kita makin dekat. Kita takut kepada makhluk, kita takut kepada hantu, takut kepada binatang, takut kepada benda yang buas, kita tidak dekat, kita menjauhkan diri. Kan? Bila kita menjauhkan diri, ini bererti bahawa konsep takut kita dengan Tuhan bererti sayang, bererti suka, sebab itu kita rapat. Kan? Di sinilah timbulnya rasa hormat, rasa respect. Kita buat sesuatu ni bukan disebabkan oleh kita ni dipaksa, tetapi atas dasar kita ni volunteer, terhasil daripada rasa tanggungjawab. Kenapa kita semayang? Sebab kita ada rasa tanggungjawab. Kita rasa sayang kepada Nabi, kita takut kepada Tuhan, kita cinta Allah Ta'ala. Di situlah datangnya rasa rendah diri, rasa khusyuk, rasa tawaduk. Rasa-rasa ini lahir daripada perasaan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu setiap kali sembahyang kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bererti bahawa konsep ketaatan kita kepada Tuhan itu merupakan manifestasi daripada tauhid.
merupakan erti tauhid kita dengan Allah Ta'ala. Lagi kita kuat ibadat kita, lagi kita kuat sayang kita kepada Tuhan, itu bererti kuat hubungan tauhidnya dengan Tuhan. Hubungan tauhidnya dengan Tuhan digambarkan dalam kuat komitmennya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dulu ada orang membicarakan tentang politik dan tauhid. Adakah dalam tauhid ini ada, dan politik ini ada tauhid? Adakah kaitan tauhid dengan politik? Apa kaitannya? Seseorang yang mempunyai rasa sayang kepada agama, yang mempunyai hubungannya yang baik dengan Tuhan, tentunya dia menginginkan supaya segala bidang yang terdapat dalam politik itu diangkat. Segala hukum hakam, segala perundangan Islam, segala cara hidup Islam diangkat menerusi cara politik. Ada menerusi cara ekonomi, ada menerusi cara pendidikan, salah satunya daripada cara politik. Jadi orang yang ada perkiraan agama, dia akan memikirkan tentang politik, cara mengurus masyarakat dengan cara Islam. Kalau orang yang tidak mempunyai rasa sayang kepada agama, dia tak menghiraukan politik Islam. Buat apa dia kata? Susah, sebab kita nak mengajak orang mengundi, dan masa yang sama kita menawarkan agama, dan masa yang sama kita menyebut tentang hukum-hukum. Jadi kan macam mana? Kan sepatutnya kita mengajak orang, kita memberi apa yang orang suka. Kadang-kadang agama ni apa yang orang tak suka. Jadi di sinilah kita kata seseorang yang mempunyai rasa cinta kepada agama, dia akan tunjukkan dalam segala aspek, dalam politik, ekonomi, apa semua ni, bermula daripada konsep kita kata tadi, awal tadi ialah tauhid, yang di situlah terletaknya elemen autoriti kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan autoriti yang ada dalam Islam ini yang kita kena ikut, yang kita kena patuh ialah ini alam 4, Quran, hadis, ijma', qiyas, yang kita perlu ikut, yang kita perlu patuh. Kenapa kita ikut dan kita patuh? Kerana inilah sumber yang paling utama dalam Islam. Sumber paling utama dalam Islam ini kepada Quran, bukan kepada orang. Kepada Quran, bukan kepada orang. Dalam agama lain, Kristian misalnya, dia autoriti dia mungkin pada orang. Kita terletak pada Quran. Kan? Ulama-ulama, para mujtahidin, para fuqaha, mereka adalah pemegang amanah yang mentafsirkan Al-Quran, yang mentafsirkan hadis berdasarkan kepada disiplin-disiplin yang tertentu. Kita akan ikut mereka sekiranya apa yang mereka sebut bertepatan dengan Quran. Kerana Quran terjamin daripada sebarang kesilapan dan kesalahan, dan juga dijamin sehinggalah hari akhirat nantilah. Allah Ta'ala sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga. Tetapi manusia mungkin akan berlaku kesilapan, melainkan para nabi dan para rasul lah. Jadi para ulama, para mujtahidin, mereka pemegang amanah yang mentafsirkan Quran berdasarkan kepada teks dan manhaj yang tertentu. Sekiranya mereka lari daripada kebenaran, sama ada tersilap ataupun tersalah, dan mungkin juga ada sengaja yang mungkin menyewing dan sebagainya, kita tolak kerana mereka tidak mengikuti panduan yang sebenarnya. Sebab itulah kita kata autoriti kita kepada teks, kepada Quran, hadis, bukan kepada orang, kerana kepada orang mungkin silapan, dan mereka sebagai pemegang amanah yang cuba mentafsirkan Quran berdasarkan kepada manhaj yang tertentu. Okey. Dalam ilmu tauhid ni kita perlu jelas bahawa perbincangan tauhid merupakan perbincangan yang luas. Perbincangannya luas, meliputi aspek yang pertama ilahiyat, ketuhanan. Yang kedua aspek nubuwah, kenabian. Yang ketiga aspek sam'iyat, perkara yang berkaitan dengan benda-benda yang kita dengar. Cerita tentang kubur, alam barzakh, neraka, syurga,
bangkitan, semua dipanggil dengan sam'iyat. Ini dibincangkan dalam ilmu tauhid. Yang seterusnya dalam ilmu tauhid ini bukan sekadar membincangkan tentang Tuhan sahaja, tetapi dia cuba untuk menghindarkan syubhah dan keraguan. Syubhah dan keraguan ini pada akhir zaman ni dia akan bermacam-macam. Terutamanya bila kita pun sedia maklum dengan adanya kita panggil dengan media baru ni, media sosial ini kan, macam-macam orang. Media di tangan masing-masing. Semua orang boleh bercakap. Bila semua orang boleh bercakap, tentunya yang cakap itu tak semuanya betul. Kan? Malahan ada yang disengajakan menyebarkan perkara yang salah, dan tidak kurang juga ada yang tak sengaja, apapun maklumat-maklumat yang tak betul, palsu, separuh betul, separuh benar ni akan tersebar. Dan di situlah juga kita tidak nafikan perancangan-perancangan daripada pihak-pihak luar yang cuba menjauhkan orang Islam daripada Islam dan dan memberikan jarum kebebasan kepada individu, dan inilah yang merupakan satu syubhah yang besar yang insya-Allah kita akan bicarakan dalam siri-siri yang seterusnya. Begitu juga dalam kita belajar ilmu tauhid ini, kita cuba mengelak daripada menjadi sesat, menjadi syirik, menjadi kufur. Kalau belajar ilmu tauhid masih lagi sesat, tak selesai tauhidnya. Kalau jadi belajar ilmu tauhid masih lagi syirik, tak selesai tauhidnya. Kalau masih lagi kufur, tak selesai tauhidnya. Kalau belajar ilmu tauhid tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan agama, tak yakin dengan Quran, maka tak selesai dia punya ilmu tauhidnya. Begitu juga belajar ilmu tauhid ni juga memandu keseluruhan hidup. Semuanya akan bertemu kepada Allah Ta'ala, mencari apa maksud bertemu Tuhan ini. Hidup kita nak mencari keredaan Tuhan. Ada orang sebut cari keredaan Tuhan ni macam gelak-gelak je, macam perli orang nak cari redha Allah Ta'ala. Kita masuk politik, masuk ekonomi, kita belajar, kita apa nak cari redha Allah Ta'ala lah. Kalau tak dapat redha Allah Ta'ala, apa gunanya kita belajar pandai-pandai? Kerana di hujung nanti Allah Ta'ala akan panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tetapi ada orang dia kata nak belajar nak dapat redha Allah Ta'ala dalam keadaan mengejek, menghina. Ini satu sikap yang tidak tepat dan salah daripada jalan yang betul. Kerana kita sebut dalam semayang kita, solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan? Semuanya mencari keredaan Allah Ta'ala. Kalau kaya Tuhan tak redha, tak guna. Kalau miskin Tuhan redha, tak apalah, Tuhan redha. Itu yang Tuhan bagi, kita dah berusaha, Tuhan bagi kemiskinan. Macam mana? Yang penting kita dah usaha, tapi ini yang mungkin rezeki yang Tuhan bagi, terimalah. Kan? Ini yang kita panggil dengan memandu keseluruhan hidup, supaya kita mencari Allah Ta'ala. Macam mana cari Tuhan? Dengan maksud membanyakkan pahala. Kita mencari Tuhan ini dengan maksud membanyakkan pahala. Pahala-pahala ni kan, apa-apa yang boleh menghasilkan pahala ni, itu adalah perkara yang kita carilah, yang dipanggil dengan akhirat. Manakala yang bukan kepada pahala ni ialah bukan sesuatu yang kita nak, yang tak dapat pahala, yang apa semua, ini bukan satu keutamaan dalam hidup kita. Seterusnya kita masuk kepada topik yang lebih mendasar lagi tentang tauhid, mengajar Islam sebagai satu agama yang benar. Ini satu perkara yang sangat penting untuk disebutkan. Kerana tauhid ini, bila kita sebut tauhid, dia bererti hanya Islam sahaja satu-satunya agama yang betul. Tauhid ni mengajar Islam satu-satunya agama yang betul. Kadang-kadang orang takut nak sebut. Dia takut nak sebut, dia kata macam mana? Dia kata betul ke Islam satu-satu agama yang betul? Dia macam tak yakin dengan Islam. Ini satu masalah yang besar, yang perlu untuk diselesaikan dalam kuliah yang pertama lagi.
Apa yang kita kena sebut? Kita meyakini bahawa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Agama-agama yang lain menurut keyakinan kita merupakan agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bermakna kita kita menghina ataupun kita nak kita nak pergi tampar dia ataupun kita nak pergi pukul dia. Tidak, bukan itu maksudnya, kan. Apabila kita meyakini Islamlah satu-satunya agama yang betul, di situlah terletaknya rasa tanggungjawab untuk nak mengajak manusia kepada kebenaran. Dengan maksud bahawa bila kita dalam sembahyang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Quran lah. Quran lah jalan yang lurus. Islam lah agak jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Bila kita meyakini Islam lah satu-satunya ajaran yang lurus, yang benar ini, maka erti dalam maksud yang lain, agama lain mati dalam agama lain selain daripada Islam ialah mati kufur, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Korang takut nak sebut ni, Ustaz? Belum tentu lagi ni, Ustaz. Tak, bukan masalah belum tentu. Sekarang ini siapa-siapa yang berada bukan dalam agama Islam, maka agamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mati di dalam keadaan yang sedemikian, mati yang tidak ikut Islam lah mati kufur, dan dia akan berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama-lamanya. Ini keyakinan yang ada dalam Islam. Jadi ini bukan bermakna saya sebutkan tadi kita pergi marah, tetapi daripada situlah lahirnya rasa tanggungjawab untuk mengajak orang-orang lain kepada Islam. Jadi mati dalam keadaan kufur bererti kekal dalam neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, dia cari agama lain bukan agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Jelas disebut dalam Al-Quran. Saya ada bercakap dengan beberapa student lah, kan. Bila disebut selain daripada Islam ni agama yang salah, kafir, mati masuk neraka, rasa macam tak apa nak yakin mana. Tidak, kan. Ini perkara yang diajar dalam agama. Bila kita sebut Islam satu agama yang betul, kan, ini bererti kita cuba untuk menyebarkan kebaikan yang ada pada agama kita kepada orang lain. Masalah yang berlaku kepada Gen Z ini, kepada orang-orang yang generasi alfa, kan, generasi muda ni lah, sebagaimana yang saya sebut dalam mukadimah tadi, mereka menghargai kebebasan. Maksud menghargai kebebasan, maksudnya ialah mereka suka kepada apa yang kita panggil rasa dihargai, kehendak dalaman, mereka punya keinginan itu diberikan ruang untuk bercakap, diberikan ruang untuk berbicara, untuk memilih, dihargai pilihan yang mereka ada. Ini yang kita kata menjadi suatu trend pada masa kini. Kenapa? Kerana kita diajar sejak kecil lagi untuk membuat pilihan, ada kebebasan. Dulu kan mak ayah kita mesti ini, kan. Tapi dalam dunia pada hari ini kita diajar untuk bebas, diajar untuk membuat pilihan. Kita suka dengan sekiranya kita diberikan peluang untuk membuat pilihan. Kalau kita diajar untuk ataupun diarah, dikerah untuk satu-satu perkara sahaja, kita tak suka. Ini satu satu fenomena yang berkait dengan akhir zaman yang ada pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi pesan supaya kita pakat-pakat share, bagi banyak lagi share yang kita ada, dan kita dapat luaskan ilmu, like yang ada, yang
kita tonton di Facebook Gamis ini, kita share lagi supaya dapat disaksikan oleh ramai masyarakat, pelajar dan rakan-rakan maya ini. Jadi kita sambung balik, menghargai kebebasan dan mereka tak berapa suka, tak berapa mahu untuk dipaksa-paksa, untuk disuruh-suruh, kerana suruh-suruh ni bagaikan dipaksa lah kan. Ini yang menjadi satu trend. Yang seterusnya ialah mereka ada kecenderungan untuk nak tak berapa nak menunjukkan identiti agama, malu untuk ditampilkan sebagai orang agama. Ini satu yang saya khawatirkan. Kerana apa? Kerana mereka menghargai agama orang lain. Mereka takut untuk mengatakan agama lain, agama yang bercanggah dengan Islam, oleh kerana itu agama lain tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka tak berapa berani untuk sebut sedemikian. Malahan malu untuk tampil sebagai orang yang mempunyai identiti agamanya kan. Pakai baju pakai kemplekat, pakai baju Melayu, pakai kupiah, pakai serban, pakai apa. Jadi macam satu fenomena yang tak masa macam malu lah kan, segan nak ditampilkan dengan imej-imej sedemikian. Ini kita lihat kebelakangan ini ada kecenderungan itu. Dan ini dikaitkan takut untuk dianggap agamanya sebagai agama yang betul kerana mereka mempunyai suatu pendirian biasa-biasa. Kita biasa-biasalah, jangan ekstrim sangat, jangan lebih-lebih sangat. Kerana bila pakai kepiah, pakai serban, pakai apa ni dianggap sebagai lebih-lebih. Ini satu yang saya kira perlu untuk dibetulkan. Di manakah lebih-lebihnya, di manakah yang sederhananya, di manakah yang seimbangnya. InsyaAllah kita masa lain kita bincang topik berkenaan. Tapi dalam topik yang di sini saya nak sentuhkan bahawa takut untuk mempamerkan agama kerana mereka takut dianggap sebagai ekstrim dan mahu untuk menjadi orang yang biasa-biasa, sederhana, sedangkan itu bukan konsep sederhana dalam agama. Yang seterusnya, apabila timbul rasa inferiority, rasa rendah, rasa tak ada nak dakwah, tak adalah rasa keperluan untuk nak dakwah kan. Apa nak dakwah kan? Sebab kita menghargai kebebasan yang ada pada orang lain. Mereka orang lain pun boleh pilih agama ikut cara masing-masing. Ikutlah masing-masing. Ikut masing-masing. Apatah lagi diajar oleh kita bila berada dalam penggunaan PUBG, penggunaan ML, penggunaan media baru ni, mengajar erti individualistik. Bila mengajar erti individualistik, maka masing-masing jaga hal sendiri. Tak ada cerita nak dakwah orang lain. Ini suatu yang perlu untuk dielakkan. Dan yang antara lain masalah fenomena kepada Gen Z ini ialah mengukur sesuatu mengikut logik. Jadi logik ini penting, tetapi janganlah mengukur semua perkara blanket dengan semuanya ikut logik. Ini suatu perkara yang tidak wajar, dan insyaAllah kita akan cuba ulas pada masa akan datang. Cuma saya nak bagi satu gambaran permasalahan ini. Permasalahan ini diselesaikan dengan tauhid. Diselesaikan dengan tauhid. Tauhid mengajar erti hala tuju hidup dan sayang kepada Tuhan. Ada kebebasan, ada pilihan, tetapi pilihan itu pilihan ikutlah cita rasa Allah Ta'ala. Bukan ikut cita rasa sendiri, ikut sendiri tak. Dan ada yang kita boleh pilih dan kita ikut pilihan-pilihan sebagaimana yang Allah Ta'ala mahu. Kan? Kita perlu proud, perlu bangga sebagai orang Islam. Siapa aja, kerana tauhid mengajar kita Islamlah satu-satu agama yang betul. Kenapa kita rasa perlu rendah diri? Kan? Kita mengajar erti supaya dakwah sebab semua rasul ni berdakwah. Kan? Dan juga kita mengukur sesuatu ni bukan mengikut logik, tapi mengikut ajaran Islam. Ada yang boleh dilogikkan dan ada yang kita terimanya sebagai suatu ketetapan. Saya nak tambah sikit lagi berkaitan dengan dakwah ni. Kerana tauhid dan dakwah mempunyai satu kaitan yang sangat rapat. Kaitan yang sangat rapat. Apa kaitan yang sangat rapat? Kerana
Orang yang tauhid, orang yang tauhid ialah orang yang tinggi tauhidnya, tinggi dakwahnya. Tinggi tauhidnya, tinggi dakwahnya. Apa maksud tinggi tauhidnya, tinggi dakwahnya? Maksudnya ialah apabila kita dakwah ni bermula daripada konsep tauhid. Dakwah bermula daripada konsep tauhid. Apa maksud dakwah bermula daripada konsep tauhid? Bermula apabila kita menyedari, kita menginsafi bahawa agama-agama yang lain, fahaman-fahaman yang lain, fahaman yang salah. Fahaman yang jauh daripada agama Tuhan. Apabila kita menyedari hakikat ini, maka disitulah datangnya tanggungjawab dakwah. Kalau kita berpandangan semua agama sama, dia pun betul dan ini pun betul, maka tiada lagi keperluan untuk dakwah. Sedangkan misi para nabi, misi rasul, misi kehidupan kita ke atas muka bumi ini semuanya untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala, mengajak manusia beriman dan mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sinilah terletaknya kaitan dan hubungan yang rapat antara tauhid dan dakwah. Maksudnya dakwah bertitik tolak daripada tauhid. Lagi tinggi keyakinannya kepada Tuhan, lagi kuat usaha dakwahnya. Kerana dakwah itu lahir daripada tadi konsep authority yang kita sebutkan tadi. Dia sayang, dia suka, dia cinta, dia hormat, dia takut, apa semua ni kan. Bila ada unsur itu, dia rasa sayang. Kenapa orang tak menerima Islam? Sedangkan Islam satu agama yang baik. Cumanya dakwah perlu disampaikan dengan cara yang berhikmah, bukanlah dengan cara yang apa kita panggil dengan cara paksa, tidak, bukan dengan cara yang sedemikian, tapi mestilah dengan berhikmah. Apabila seseorang mempunyai hubungan yang baik ataupun kefahaman yang baik dari sudut tauhidnya, dia akan meyakini kewujudan Allah Ta'ala sebagai pencipta alam ini. Biarpun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dia akan meyakini dan beriman. Iman ini perkara tak nampak. Lahir daripada rasa tanggungjawab dalam hati. Lahir daripada kefahaman. Ada dua aspek yang terdapat dalam tauhid. Satu, kefahaman yang betul. Yang kedua, keyakinan. Kefahaman yang betul ini bermaksud seseorang itu mesti percaya pada Allah Ta'ala, pada Rasul, konsep Islam dengan cara yang betul. Yang kedua, kan, konsep yang betul tadi, dia yakin. Yakin itu yang menyebabkan dia membanyakkan amalan. Ada orang yang yakin tapi yakin pada benda yang salah. Ini adalah tak betul. Kan? Yakin pada Islam, tapi cara pemahaman Islam tu salah. Ini tak kena dengan cara. Kan? Jadi tauhid ni ada dua sudut. Satu dari sudut keyakinannya Tuhan dengan cara yang betul. Kemudian dilihat refleks pada amalan-amalan, walaupun kita tidak melihat Allah Ta'ala, walaupun kita tidak berjumpa dengan para Rasul, walaupun kita belum mati dan belum melihat bagaimana berlakunya azab dan sengsara dan kesusahan yang berlaku di akhirat, tapi kita yakin perkara tersebut berdasarkan kepada bukti-bukti yang kita terima. Kita orang Islam ni kan beriman walaupun belum ada bukti, belum nampak bukti nyata di akhirat nanti. Kerana Al-Quran itu sendiri cukup sebagai bukti. Al-Quran itu sebagai bukti. Kita orang Islam, Al-Quran itu sebagai bukti. Kenapa Al-Quran sebagai bukti? Sebab itu Quran ini mukjizat. Yang tidak salah, yang tidak diselewengkan, yang tidak mampu orang untuk nak buat sesuatu yang salah. Sebab itu kita sebut Quran, kita bangga dengan Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Dia menjaga keaslian agama. Jadi Al-Quran itu sebagai bukti. Apa yang disebut Al-Quran, kita terimanya sebagai satu keyakinan kerana tak ada yang salah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kerana itu kita orang Islam, walaupun tiada bukti lagi yang disebutkan itu sebagai contoh mudah untuk kita faham. Orang sebut tentang hukum hudud.
sebagai contoh. Disebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam hukum hudud. Walaupun kita tak nampak lagi dia punya kebaikannya, tetapi kita yakin pelaksanaan itu akan membawa sesuatu yang baik kepada kita dan kepada umat. Kita yakin begitu. Kerana apa yang disuruh dalam Al-Quran, walaupun kita nampak macam tak logik, macam tak bagus, macam apa ni kan, tapi kita yakin apa yang Allah Ta'ala suruh itu baik. Daripada mana keyakinan ini datang? Kalau tak, dia datang daripada tauhid. Keyakinan ini datang daripada tauhid. Orang yang kita kena tengok ada berapa jenis orang. Orang yang beriman membuktikan keyakinannya walaupun belum dapat melihat lagi bukti. Ini kita orang beriman, kita semayang, kita puasa. Walaupun kita tak tahu, tak nampak lagi bukti kita puasa tu macam mana, kita puasa, kita buat. Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, kan? Kita pun tak nampak tapi kita berusaha. Dulu orang bicarakan tentang perbankan Islam sebagai contoh. Kita orang Islam, kita berusaha untuk mewujudkan satu sistem bank Islam yang baik. Walaupun pada peringkat awal tahun 80-an dulu ramai di kalangan orang Islam sendiri yang rasa tak berapa yakin boleh ke bank Islam ni pada masa itu. Tapi lama kelamaan kan, hasil daripada keyakinan optimis kita kata orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang sekarang yang cuba memartabatkan ekonomi Islam, maka dia dapat bangun sebagai satu industri yang berkesan, yang baik, yang menyaingi, yang standing dengan perbankan konvensional. Jadi kita tak seperti mana orang fasik. Orang fasik ni menanti bukti baru nak beriman. Ini panggil orang fasik, nak tengok bukti baru beriman. Orang kafir tak percaya walaupun ada bukti. Manakala orang munafik, dia suka mengejek, dia suka mempermain, dia suka merendah. Ada bukti pun dia mengejek, tak ada bukti pun dia mengejek. Ini perangai orang munafik. Jauhlah diri daripada mengikut perangai orang munafik, kerana mereka mempermainkan segala bukti yang Allah Ta'ala berikan dan mereka cuba mengejek-ngejek. Sifat orang yang bertauhid cuba membuktikan keyakinan itu diterjemahkan dalam diri, dalam masyarakat, kerana dia yakin Islamlah satu-satunya agama yang betul. Jadi saya pesan sekali lagi supaya jangan lupa untuk klik button share ataupun paling tidak button like. Kalau boleh share lah sebanyak yang mungkin video rakaman kita ini, live kita ini, supaya dapat disaksikan oleh ramai anak-anak muda, rakan-rakan maya pada malam ini. Okey. Apabila kita meyakini Islamlah satu-satunya agama yang betul, maka secara tak langsung kita akan menyimpang daripada segala bentuk pemikiran-pemikiran yang sesat, yang jauh daripada agama. Pemikiran yang jauh daripada agama ini yang kita namakan sebagai sekular. Kenamakan sebagai sekular. Kenapa sekular? Sebab mereka tak ada berkait dengan agama. Sekular ni dia tak ada rasa nak berkait dengan agama. Ni sekular. Islam, kita semua perkara semua kait dengan Tuhan. Semua kena dapat redha Tuhan. Adapun sekular, dia tak ada kait dengan agama, dia tak nak kait dengan hukum Tuhan, dia tak nak kait dengan perintah wahyu, dia nak ikut diri sendiri. Ini kan, bila kita sebut tauhid, secara tak langsung dia akan menolak segala bentuk pemikiran yang tak beragama. Sama ada agama lain ataupun pemikiran yang tak mau kait dengan agama, ikut kepala sendiri, ikut pandai sendiri. Ini adalah secularism. Jadi kita orang Islam ni bertitik tolak dalam misi hidup kita bermula daripada tauhid. Di sinilah terletaknya kita rasa satu kewajipan kepada kita untuk membentuk Muslim yang baik. Satu rasa tanggungjawab untuk membentuk rumah tangga Muslim yang baik. Di situlah kita tak sempurna rumah tangga Muslim kita, melainkan kita akan dan perlu untuk membentuk masyarakat Muslim. Dan tak sempurna masyarakat tersebut, melainkan kita berusaha membentuk dan menjaganya masyarakat tadi dalam sebuah negara yang diperintah dengan cara Islam dan cara agama.
Dan yang terakhir ialah kita punya misi hidup kita. Kita mahu supaya Islam disebarkan di seluruh dunia. Kerana kan misi dakwah merupakan misi yang cukup penting untuk dilihat dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Kerana apa artinya hidup kita di atas muka bumi ini, kerana hidup kita ini hanyalah hidup yang sementara. Apa-apa jawatan yang kita ada, pangkat yang kita ada, ni semua hanyalah sementara sahaja. Kita mencari yang kekal Allah Ta'ala. Kerana itulah kita cuba bermula daripada konsep tauhid ini. Kita cuba membentuk Muslim yang baik, membentuk rumah tangga Islam, membentuk masyarakat Muslim, membentuk negara Islam. Bila kita membentuk masyarakat, maka di sinilah terletaknya hubungan antara dakwah dan politik. Sebab itu ada kaitan tauhid dengan politik, tauhid dengan dakwah. Kerana dakwah tidak akan berlakunya dakwah melainkan ada agama yang betul dan agama yang salah. Kan, kalau mereka agama yang betul juga, tak ada keperluan untuk tauhid, tak ada keperluan untuk dakwah. Kan, begitu juga tentang politik. Kan, lagi kuat keyakinan kita, lagi kuat usaha kita untuk melaksanakan agama. Melaksanakan agama ni bukan dengan semayang saja, tetapi perlu untuk dilaksanakan dalam negara, dalam masyarakat, dan tidak mungkin kita dapat melaksanakan dalam konteks negara melainkan ada penglibatan dalam soal politik, sama ada secara langsung ataupun secara tak langsung. Dan ini perlu untuk dilihat politik sebahagian daripada Islam, dan kita perlu membicarakan politik dari sudut Islam. Kerana apabila kita tidak membicarakan politik dari sudut Islam, maka pentadbiran urusan negara akan diambil alih oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Maka hilanglah kita kata matlamat negara Islam, dan tiadalah macam mana kita fikir nak disebarkan Islam ke seluruh dunia sebagaimana yang diamalkan ataupun yang berlaku kepada zaman Rasulullah SAW. Akhirnya kan